Saya tinggal cikgu Nam saja. Okey. Kita belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Sikit aja pagi ni. Mana lagi ni? Dia orang ni masih sama rehat ni, tengah makan mungkin. Sebelum ni ada kelas kan tadi? Ada matematik. Ada seorang ni tengah makan ni kata. Baru habis ke dah dapat rehat dah? Baru yang mana matematik? Tak ada silap habis 8.42 tadi. Oh, awal lagi habis. Kejap ni saya panggil je. Nampak kan slide saya? Nampak cikgu tapi putih melekat wow. Memang saya biar putih je dulu. Oh okey. Kita start 9.5 minit Ramai lagi tak masuk ni.
Okay, dah 95 minit. Kita boleh start lah. Semua sihat pagi ni? Dah sarapan semua? Belum cikgu, sihat tapi tak sarapan lagi. Tak sarapan lagi. Lepas tu habis kelas ni lah baru sarapan Mungkin cikgu. Okay, jadi hari ni kita nak sambung bab 3. 3.3 Satelit buatan manusia. Okay, dan standard pembelajaran untuk subtopik ni yang pertama, kamu boleh menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan hal laju satelit yang sesuai. Yang kedua, berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun dan bukan geopegun. Yang ketiga, mengkonsepsikan hal laju lepas. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan hal laju lepas V bagi roket dari permukaan bumi, bulan, marikh dan matahari. Okay, jadi ni fun fact pilihan saya hari ni lah. Jadi dia kata, did you know every planet in the solar system can fit between the earth and the moon, but the sun can't. Even 1/3 of the sun would be too big to fit. Percaya tak fakta ni? Dia kata planet apa saya tengok. Apa dia? Every planet in the solar system can fit between the earth and the moon. Maksudnya dia boleh muat dekat tengah-tengah bumi dengan bulan. Antara jarak antara bumi dengan bulan ni, semua planet dekat dalam solar system ni muat di antara tu. Betul ke? Macam Zuhal besar sangat, macam mana boleh muat? Yang lain betul tak? Mesej pun tak ada ni. Kalau percaya, cakap percaya. Kalau tak percaya, cakap tak percaya. Betul kot. Betul kot. Kot Okay, jadi semua ni, kita ni dia bukan macam dia saja-saja buat lah. Kalau nak tahu betul ke tak betul, kamu boleh cari radius setiap planet ni. Okay, lepas tu kira lah dia punya diameter dia. Tengok muat ke tak muat di antara dia, kurang ataupun lebih 384,400,000 kilometer ni. Kalau kurang daripada tu jumlah semua diameter planet ni, maksudnya betul lah dia muat lah. Kan? Kamu kan saintis, mesti boleh cari punya. Okay. Okay, sebelum tu kita tengok dulu satu video. Okay, video ni sebenarnya apa yang kamu dah belajar lah masa subtopik sebelum ni 3.1, 3.2. Hari ni kita sambung sikit, sikit lagi 3.3 ni, lepas tu habislah chapter 3. Dengar ke? Ulang sekali lagi cikgu. Kecil sangat suara. Rasa macam apa? Kecil sangat suara. Kecil sangat. Satellites fall out of the sky. A satellite is a type of machine that orbits Earth, taking pictures and collecting information. There are thousands of satellites orbiting Earth right now. How do they all stay up there? And why don't they just fall out of the sky? If you throw a ball into the air, the ball comes right back down. That's because of gravity. The same force that holds us on Earth keeps us all from floating away. To get into orbit, satellites first have to launch on a rocket. A rocket can go 25,000 miles per hour. That's fast enough to overcome the strong pull of gravity and leave Earth's atmosphere. Once the rocket reaches the right location above Earth, it lets go of the satellite. The satellite uses the energy it picked up from the rocket to stay in motion. That motion is called momentum. But how does the satellite stay in orbit? Wouldn't it just fly off in a straight line out into space? Not quite. You see, even when a satellite is thousands of miles away, Earth's gravity is still tugging on it. That tug toward Earth
combined with the momentum from the rocket, causes the satellite to follow a circular path around Earth in orbit. When a satellite is in orbit, it has a perfect balance between its momentum and Earth's gravity. But finding this balance is sort of tricky. Gravity is stronger the closer you are to Earth, and satellites that orbit close to Earth must travel at very high speeds to stay in orbit. For example, the satellite NOAA 20 orbits just a few hundred miles above Earth. It has to travel at 17,000 miles per hour to stay in orbit. On the other hand, NOAA's GOES satellite orbits 22,000 miles above Earth. It only has to travel about 6,700 miles per hour to overcome gravity and stay in orbit. Satellites can stay in orbit for hundreds of years like this, so we don't have to worry about them falling down to Earth. Phew! Find out more about our home planet at NOAA SciJace. Okey, itu saja untuk video tu. Dia sebenarnya apa yang kita dah belajar masa 3.1 dengan 3.2 lah. Okey, hari ni kita nak masuk pula laju linear satelit V. Laju linear satelit ni apa? Ada siapa-siapa tahu? Ni yang kita dah belajar juga ni. Laju linear tu dia punya kecepatan stabil, tak silap. Kita tahu kan satelit ni bila dia bergerak dalam orbit tu pada ketinggian tertentu tu dia ada laju linear satelit dia lah. Laju linear satelit ni lah yang akan kekalkan dia dekat orbit tu. Okay, jadi kita nak cari laju linear satelit V ni, kita nak guna formula apa? Okay, kita comparekan dulu dengan daya graviti. Apa formula? M sama dengan GMM bahagi R kuasa 2. Okay, bagi R kuasa 2. Satu lagi daya memusat. M sama dengan MV bahagi R. MV square bagi R. Okay, jadi kita samakan dia. Sekejap. Okay, M potong. Kita nak V. R square. R potong. Jadi V square sama dengan GM bahagi R. V sama dengan square root. Okey, inilah dia formula untuk laju linear satelit V. Okey, jadi GM ni apa? GM tu GM ni apa? G ni dia apa nilai semesta kegravitian tu kan. M ni jisim bumi. Jadi dua-dua ni dia malar, dia tetap kan. Dia constant, dia tak berubah. Okay, jadi kalau M ni dah tetap malar, jadi kita punya laju linear satelit V ni bergantung kepada bergantung kepada R sahaja. Apa tu radius jejari, jejari orbit tu lah. Jadi laju linear satelit V ni dia cuma bergantung kepada radius. Dia tak bergantung kepada ni lah, sebab yang ni semua dalam formula dia ni tetap. Okay. Lepas tu kalau kita tengok okay, contoh ni bumi, ni satelit kita, V, ini F. Okay, R ni, yang R kecil ni, dia daripada jejari kan. Daripada pusat bumi hingga ke satelit R. Kalau dari permukaan bumi hingga ke satelit, yang ni apa? Mana tu? Dari permukaan. Oh, yang tu R besar. Bukan. Oh, R tinggi. Apa R tinggi? Tak tinggi Tinggi dia. H. Okay. Yang bumi punya radius ni R besar lah.
Okay, jadi R ni kita tahu sama dengan radius ni, radius bumi, jejari bumi tambah dengan H. R besar tambah H. Jadi R ni bila kita masukkan dekat formula dia, V sama dengan √ GM bahagi R tambah H. Okay, inilah dia daripada R kecil ni. Faham ke? Faham? Faham Yang lain faham ke? Pagi-pagi lagi dah senyap je yang lain ni. Alicia je yang berbunyi. Saya. Ya. Alicia dengan Danis je. Alicia dekat chat. Mana orang lain tak faham Kalau tak faham bagi tahu Okay, Syuhailin ada, Kait ada. Syafiqah pun ada. Okay, seterusnya apa akan jadi kalau laju linear satelit berkurang? Apa akan jadi? Sebab kita tahu V dia akan ada certain nilai lah kan dekat dia punya orbit tu. Kalau laju linear satelit tu berkurang, Dia akan apa akan jadi? Semakin ke bawah. Dia akan semakin ke bawah tu dia macam mana? Dia terus masuk atmosfera bumi ke macam mana? Masuk ke atmosfera bumi. Maksudnya gini maksudnya sekejap. Ni bumi, ni satelit. Maksudnya dia terus akan turun macam tu Tak, dia macam pelan-pelan lah, pelan-pelan. Mungkin kalau makin turun laju linear dia makin ke bawah lah. Dia macam ni satelit. Okay, ni bumi. Bila V dia ni berkurang, okay, dia akan turun ke orbit rendah sikit, pusing sini sikit, turun lagi ke orbit rendah, pusing dulu, lepas tu baru dia masuk bumi. Jadi masa dia masuk tu pun, walaupun kita kata laju linear dia dah kurang, masa dia masuk atmosfera tu pun dia masih lagi sangat laju. Okay, dan bila dia sangat laju, dia ada frictional force, ada geseran dengan atmosfera tu, jadi dia akan terbakar dekat udara lah. Jadi biasanya yang jatuh tu cuma serpihan-serpihan kecil. Dia tak adalah jatuh, kita nampak satelit tu jatuh sedebuk gitu kan. Betul ke ada pernah jumpa? Siapa pernah jumpa satelit jatuh depan mata? Tak pernah you, kalau ada pot je lah. Kalau apa? Kalau ada pot je lah, pot penyelamat benda, dia panggil benda roket lah. Senja roket? Tak, selalunya tengok roket kan ada yang kapsul tu kan. Ya. Okay. Okay, sekarang ni tu je lah untuk laju linear satelit. Okay, lepas tu satelit ni ada dua jenis. Apa dia? Satelit geopegun dengan tidak geopegun. Okay, satelit geopegun dan juga satelit bukan geopegun. Ciri-ciri satelit geopegun apa? Kalau geopegun dia berhenti satu tempat. Maksudnya macam dalam segi koordinat tu dia berhenti kat situ, dia tak gerak. Lepas tu dia ikut masa putaran bumi. Okay. Dia berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Okay, dia dalam satu orbit mengelilingi bumi pun dalam satu arah sama dengan bumi dan tempoh masa dia pun sama dengan bumi iaitu 24 jam. Okay, kalau bukan geopegun pula berada dalam orbit lebih rendah atau lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Mempunyai tempoh orbit yang lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Okay, maksudnya kalau dia lebih tinggi daripada kalau dia lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun, maksudnya masa dia ni lagi panjang daripada 24 jam lah. Kalau dia dekat orbit yang lagi rendah daripada orbit bumi geopegun, masa dia lagi pendek daripada 24 jam untuk dia buat satu pusingan lengkap. Okay, lepas tu dia berada di atas kedudukan geografi yang berubah-ubah di permukaan bumi. Senang je, yang ni kamu cuma baca dan ingat je lah. Okay. Lepas tu, hal laju lepas. Hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Faham tak ayat dia ni? Maksudnya kecepatan untuk lepas daripada atmosfera bumi. Berapa laju dia kena pergi untuk lepas ke angkasa lepas lah untuk lagi
laju dia tu boleh mengatasi daya graviti bumi. Okay. Jadi hal laju lepas ni macam mana kita nak kira dia? Macam mana? Kalau dekat buku teks? Sekejap aja. Kita tak tahu pun page berapa ni kan? Kalau maksud lagi pun muka 107. Okay. Sama. Okay, sekarang ni hal laju lepas ni maksudnya contoh sini kita ada sini permukaan bumi lah. Okay. Ni satelit. Dia nak lancarkan ke angkasa lepas. Ke angkasa lepas ni dengan satu ketinggian H. Okay, jadi dekat bawah ni sebelum dia nak gerak ni dekat sini ada tenaga apa? Tenaga EK. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik dengan EP. Tenaga keupayaan. Kat sini dia tenaga keupayaan ni tenaga keupayaan graviti lah. Okay. Lepas tu bila dia dekat atas ni pun, dekat atas ni kita kata ke satu jarak yang jauh ni kita letak ada jarak infinity. Okay, bila dekat infinity, dekat jarak yang maksimum, apa jadi dengan dia punya V? Akan jadi dunia. Dia kosong lah. Kan, V dia sama dengan kosong. Okay, bila V kosong, dia punya EK dengan EP dia sama dengan V dia kosong. Ni kamu dah belajar kan? Bila V kosong, EK dengan EP kosong juga. Jadi dia punya tenaga kinetik dan tenaga keupayaan graviti dia dekat infinity ni, V dia sama dengan kosong, dia pun sama dengan kosong je lah. Okay, jadi apa prinsip keabadian tenaga yang kamu dah belajar sebelum ni? Prinsip tu cakap apa? Prinsip keabadian tenaga. Jumlah apa? Jumlah tenaga? Tak ingat. Siapa ingat? Tu Aina Syamiza jawab kosong tadi, Ustaz baca. Siapa ingat prinsip keabadian tenaga? Macam pernah dengar tapi saya lupa. Macam pernah dengar kan? Jumlah tenaga sebelum sama dengan sebab apa dia kata tenaga sebelum dengan tenaga selepas ni sama? Sebab dia dekat bumi. Bukan sebab dekat bumi, sebab sebab dia kata tenaga ni dia tak boleh tak boleh dihapuskan, tak boleh gitulah, dia akan sama lah. Tenaga sebelum dengan tenaga selepas tu dia akan sama. Jadi tenaga sebelum ni dekat sini, dekat bawah ni. Tulislah EK tambah EP sama dengan yang ni kita letak initial awal. Jumlah tenaga selepas dia atas ni. EK dengan EP juga. EK dengan EP yang ni final lah. Final. Okay, EK dengan EP final dia berapa? Ni ha. Kosong lah. Kosong lah. Jadi EK tambah EP sama dengan kosong. Formula untuk kinetic energy apa? Formula kinetic energy. Apa dia? Formula kinetic energy. Kinetic energy. Ada Siapa tahu boleh tolong Danish ni. 1/2 kinetic energy 1/2 mv square. Okay, pandai Alicia. Formula apa tu lagi satu? Keupayaan graviti apa? Kalau yang sebelum ni kau belajar tu MGH lah, betul tak? Keupayaan graviti. MGH untuk kes yang melibatkan graviti ni terletak dia negatif GMM bagi R square. Okay, jadi kat sini EK 1/2 mv square, EP dia negatif GMM bagi R square.
sama dengan kosong. Jadi M potong. Okey, B square sama dengan 2 G M bahagi R square. Sorry. Oh, yang ni bukan square. Ini tak ada square. G M M bahagi R. Okey, jadi B sama dengan square root 2 G M bahagi R. Okey, inilah dia formula untuk hal laju lepas. V escape kita panggil dia. V escape. Boleh ke? Oh, okey. Dia sebenarnya nanti kamu nak guna formula ni lah, V sama dengan square root 2GM bahagi R ni. Ni cuma saya nak tunjuk lah mana pula datang formula ni kan. Ikutlah sekejap lagi. Saya tak tahulah exam memang dia bagi semua formula ni, list formula. Tak pasti cikgu. Tak bagi kan. Kot lah lupa formula V ni, lepas tu nak kena buat daripada gambar rajah ni semua kan. Kalau faham bolehlah terbitkan formula ni. Kalau tak faham pun itulah dia, kena hafal lah. Saya pun tak tahu sebab saya dulu tak ada bagilah list formula, memang semua kena hafal. Tapi saya rasa sekarang ada list formula yang dia akan bagi. Saya cuma tak ingatlah formula mana yang bagi, yang mana tak bagi kan. Okay, jadi yang ni boleh Boleh. Alright. Okay, kita tengok manfaat dan implikasi hal laju lepas. Muka teks kamu dah ada 3. Apa ni? Ada bagi cuma bukan sepenuhnya. Thank you Cikgu Adam. Saya pun tak tahu, tak tengok lagi. Okay, atmosfera bumi. Dekat buku teks kamu ada, boleh tak seorang tolong baca manfaat hal laju lepas untuk atmosfera bumi? Saya. Okay. Manfaat dari hal laju lepas. Hal laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 11,200 meter per second membawa manfaat dan implikasi kepada manusia. Antara manfaatnya ialah bumi berupaya mengekalkan lapisan atmosfera di sekelilingnya. Molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear purata 500 meter per second, iaitu jauh lebih kecil daripada hal laju lepas dari bumi. Oleh yang demikian, molekul-molekul udara yang bergerak secara rawak tidak mungkin terlepas dari bumi dan meresap ke angkasa lepas. Tu je ke habis dah? Habis tu je. Faham tak ayat dia? Tak. Tak faham dia macam ni lah sebabnya. Sebab hal laju lepas untuk kita lepas daripada atmosfera bumi ni sangat-sangat tinggi kan. Jadi banyak kiranya, sebab tu semua benda akan ada dekat akan berada bawah daripada atmosfera bumi ni, termasuk molekul-molekul semua tu, dia tak adalah terlepas ke angkasa kan. Sebab memang susah lah. Lain lah kalau contoh kamu punya projek buat roket air. Kalau roket air kamu tu dia punya laju mampu lepas, mampu ada hal laju lepas ni, memang sampai ke angkasa lah roket kamu. Padu. Itulah dia. Okay. Siapa dah ni? Saya pilih seorang untuk baca poin kedua, kapal terbang komersial. Okay, biasa tengok dulu nama-nama bertuah. Ada koid. Mantap, tak koid. Kait. Mana Kait nama kamu diseru? Mana budak hilang? Kait buat-buat tak baca tu. Dia tak boleh budak ni. Tak boleh ni. Mana dia ni? Kait. Kait. Baca je Kait. Tak ada bila orang lain lalu cikgu. Siapa? Aduh, Saladin ni ada ke tak Saladin ni? Kita tanya je. Saladin, salah. Aduh, ini dia tak faham. Tu dia. Okay, bacakan salah yang kapal terbang komersial. Sekejap. Surat apa aku?
Muka surat berapa? Tanya Danis. 108 tu. 108. Sekejap. Warna biru Okay. Laju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial atau jet pejuang terbang sehingga aras yang tinggi dalam atmosfera tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. Laju linear kedua-duanya masih lebih rendah daripada laju lepas dari bumi. Kapal terbang komersial boleh terbang dengan laju linear 250 meter per second. Manakala jet pejuang boleh mencapai laju linear supersonik sehingga 2200 meter per second. Okey, itu je. Yeah. Okey, kau tengok kalau yang apa tu jet pejuang supersonik pun dia punya laju dia tu masih lagi sangat kecil lah berbanding dengan laju lepas untuk laju untuk kita lepas daripada graviti bumi ni. Jadi tak perlu risau kita akan terlepas ke angkasa lah. Okey, yang last kali pelancaran roket. Seorang lagi? Salah, tolong pilih. Apa ya dia dah ni? Banyak orang tapi tak boleh nak buka mic pelik. Ya. Yelda ada Yelda. Dah ada. Ada cikgu. Wih, apa je. Okey, Yelda, poin ketiga. Pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan yang basar. Pembakaran bahan api perlu menghasilkan kuasa renjang yang tinggi bagi membolehkan roket mencapai laju lepas dari bumi dan menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Okey, itu je beda Dah. Faham tak? Faham kan? Macam tu lah dia punya ni dia punya manfaat lah yang kita boleh apply dekat laju lepas. Nilai laju lepas tu sebab dia sangat tinggi jadi benda-benda ni lah yang kita boleh manfaatkan. Okay, itu je untuk implikasi dia. Seterusnya kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju lepas. Okay, contoh satu, tengok contoh satu Bulan dan matahari ialah dua jasad dalam sistem suria. Jadual 3.5 menunjukkan nilai jisim dan jejari bagi bulan dan matahari. Bandingkan yang pertama pecutan graviti di bulan dan di matahari. Okey, pecutan graviti tadi, pecutan graviti dia punya formula macam mana? G. G sama dengan ambil lah. G sama dengan GM. Mana pergi benda? Betul tak formula ni? Dari set. GM per R maksudnya. Okey. Okey, nilai G 67. Jisim bumi. Jisim bulan. Jisim bulan mana bulan? 7.35 darab 10 kuasa 22. 10 kuasa 22 bagi dengan radius bulan. 1.74 darab 10 kuasa 6. Okey. 9 square. Okey, jadi jawapan dia? Graviti, pecutan graviti bulan. Jawapan dia? Jawapan dia 1.62 meter per second. Okey. Seterusnya untuk matahari. Yang ni cuma masukkan je lah nilai untuk matahari pula. Dia punya G dia berapa? G 6.67. Jisim matahari.
1.99/10 1.99/10 bahagi dengan radius matahari di jari. Jari dia 6.96/10/8. Okey, jawapan dia? Jawapan dia 274.0 meter per second. Okey, jadi ni yang kita kira ni untuk pecutan graviti. Yang kat atas ni, yang ni di bulan. Yang ni pecutan graviti di matahari. Tengok jauh tak beza dia? Jauh kan? Dekat bulan 1.62 je. Dekat matahari 274 meter per second square. Okey, yang kedua, hal laju lepas dari bulan dan dari matahari. Hal laju lepas formula? 2 darab Gm per R besar ke kecil? Okey, V sama dengan square root 2 Gm per R. Jadi untuk bulan, square root apa? G. G bulan? 7.35 darab 10/22. 35. Radius? 1.74 darab 10/6. Okey. Jawapan dia? 2.32 darab 10/3 meter per second. 2.3 meter per second. Ni untuk bulan. Okey, untuk matahari pun sama. Masukkan je dalam formula. 2G sin matahari 1.99 96. Jawapan dia 6.18. Okey, jadi apa yang kamu boleh bandingkan? Hal laju lepas bulan dengan hal laju lepas matahari ni. Bulan mempunyai pecutan graviti dan hal laju lepas yang kecil kerana di sini bulan adalah lebih kecil daripada matahari. Lajunya cakap. Nak ulang lagi? Okey. Pecutan graviti dan hal laju lepas dari matahari ni dia nilai dia sangat tinggi lah, tertinggi berbanding dengan bulan. Jadi kalau lah contoh kan tiba-tiba lah kita punya roket sampai ke matahari ni, memang dia susah lah, memang takkan boleh lepas balik lah daripada matahari ni sebab hal laju lepas dia sangat tinggi. Tu je lah bab 3, habis dah lah. Habis dah? Habis dah. Ada apa-apa yang tak faham ke sepanjang daripada 3.1? Cara nak ingat semua rumus macam mana cikgu? Saya dah pernah ni dah rumus sebanyak sangat. Cara nak banyak lah formula bab ni, banyak, sangat banyak. Tengok ni lah, tengok dia punya apa yang dia minta, tengok maklumat apa yang dia bagi. Fahamkan gambar dia, takut confuse lah. Maksudnya gambar tu kena faham betul-betul dia daripada yang dia bagi tu, maksudnya daripada pusat bumi ke, daripada permukaan ke, dari mana ke mana, yang tu kena betul-betul faham dan lukis gambar bagi betul dulu baru senaraikan dia punya info. Orang lain boleh ke? Tiba-tiba diam. Tiba-tiba diam. Dah pagi lagi pun dia macam dah petang je. Tak apa. Kalau tak boleh ke tak apa. Cikgu ada something nak buat. Kita nak main sikit. Oh my god. Okay, buka kamu punya browser. Semua pergi dekat browser, Google Chrome ke apa. Type je Socrative, ikut je arahan ni. Okay, type Socrative. Klik login. Klik student login. Room name dia tulis je 4SN, semua huruf besar. Tulis nama. Klik login, room name, klik student login, room name, part science, SB, type nama,
Ada kan? Kena masuk nama. Ke belum lagi? Dia kata Kalau belum lagi, kejap ting, 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 ting. Okay. Okay dah. Enter your name. Okay, siapa yang dah masuk? Diagram. Saya dah masuk cikgu. Okay, saya buat kerja dulu ya. Dah masuk tu boleh terus jawab. Okay, ni mesti dah ni kan, tim biru ni. Ya. Lagi orang lain mana? Diagram. Tim biru je yang jalan ni, mana tim lain tak jalan lagi ni? Tak boleh masuk macam mana tu Shuailin? Bukan yang tambah dah. Diagram terdiri biasa tambah. Sebab dia ni je, dia memang dekat browser memang terus boleh masuk je, tak ada nak kena apa request ke apa. Oh, loading. Siapa lagi ada masalah tak boleh masuk? Dia punya apa tu, dia punya quiz tu jawab je ikut masa kamu lah, sebab dia tak ada masa pun. Tak ada timer. Okay, magenta dah ada orang jawab. Group line mana? Tak ada siapa ke yang dapat group hijau ni? Yang tak boleh masuk tak apa, nanti saya bagi soalan ni dekat WhatsApp je lah. Ni saja je nak main, nak tengok. Okay, grup biru mendahului nampaknya. Semua ada 10 soalan je. Magenta dah ke depan dah ni. Macam mana ni grup biru? Magenta dah siap dah? Padulah sahabat. Siapa grup magenta? Dia ni, dia grup ni, dia bukan apa tu, bukan individu. Siapa yang grup magenta? Kita nak tahu grup cikgu. Macam nak tahu warna. Dia ada kan dekat situ, dekat kamu punya ni sebelum start jawab tadi, grup apa ada dekat situ? Ada colour. Oh, colour kat bahagian atas tu. Bahagian atas tu. Okay, magenta dah siap, biru sikit lagi. Line, common line. Betul magenta. Ya Allah.
Biru ni gimana? Tak gerak je, duduk situ je biru ni. Ting 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 ting. Refresh jap. Sama, kat situ je. Ke ada yang dah terkeluar tak sempat siapkan? Semua dah siap ke? Saya terkeluar. Syafiqah. Yang group line semua dah ke? Oh, ada lagi tengah jalan. Mana group line tengah jawab lagi ke dah siap? Dah siap lah tu kot kan? Dah tahniah. Okey. Grup magenta dengan line berjaya. Siapkan. Grup biru. Maaf, cuba lagi lain kali. Okey, kita finish. Kita tengok report jap. Tak apa, nama tak payah tunjuk lah. Nanti saya lah tengok sendiri nama ni. Banyaknya yang mana? Kelas 8 orang yang jawab tadi. Untuk soalan nombor 1, 50%. Soalan nombor 2, okey. Nombor 3, ramai salah. Nombor 4, ni ada seorang terkeluar ni kosong je. Nombor 5, okey. Nombor 6 pun okey, 63%. Okey, overall macam okey lah sebab soalan tu untuk ni je, untuk kamu punya pemahaman, nak tahu pemahaman kamu punya konsep je. Kan tak ada pun pengiraan tadi kan? Tak ada. Dia cuma tunjuk kenyataan je. Apa dia? Dia cuma tunjuk kenyataan je. Penyataan je. Semua nak uji konsep je lah. Jadi nanti saya bincang dengan kamu mana soalan yang paling rendah, paling ramai tak dapat jawab ni atau salah ni. Nanti kita bincang balik. Sekarang pukul apa? 9.48. Sebenarnya ni dah habis dah. Bab 3 dah habis. Nanti kita akan masuk ni lah light and optik. Cahaya dengan optik untuk bila? Minggu depan. Minggu depan Okey, go. Okey. Nanti yang pukul 12.30 nanti saya akan bagi soalan untuk kamu buat. Untuk bab 3. Boleh Boleh. Okey. Cikgu Adam ada nak cakap apa-apa? Cikgu Adam. Cikgu Adam boleh juga ke? Saya dah habis dah. Awalnya habis. Tak boleh cikgu awal. Kamu memanglah suka. Itu je lah untuk hari ni. Itu je. Nanti kamu buat tahu apa yang buku Cikgu Adam cakap hari tu, buku Color Purple tu yang kamu ada tu. Buku praktis apa? Fitri. Tak pun. Kalau kamu buat latihan, tak kisahlah daripada buku latihan mana-mana, buku rujukan mana pun, kalau ada yang tak dapat jawab, tanyalah saya. WhatsApp je, tanya snap soalan, bagi tahu sekali jawapan dia apa, nanti saya jumpa jawapan. Okay. Cikgu Adam saya rasa sampai sini je lah hari ni. Cikgu tak ada. Okay semua, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye.